الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita sambung pengajian hadis kita pada padang asar yang berkat, insya-Allah. Jadi kita ada 4 sesi pada Ramadan ni, insya-Allah ni sesi yang pertama. Hadis yang kita sambung tentang topiknya ialah taqwa. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم إني أسألك الهدى. Tak dengar? Jauh sikit ke apa? Oh. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Tuan-tuan, ada beberapa hadis yang mengajar, Nabi mengajar umatnya berdoa pada Allah Ta'ala. Maka itu dipanggil doa maksur, doa yang warid daripada Nabi SAW. Tapi kita kena faham, maksud Nabi suruh minta tu bukan minta saja. Ada kes seorang sahabat datang jumpa Nabi mengadukan hairnya susah, banyak hutang. Maka Nabi ajar satu doa yang kita selalu baca dalam maksurat. Maksudnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah Tuhanku, aku minta lindung daripada ham. Ham ni gundah gulana, susah hati tak tentu pasal. Ya, makan ada dah, buka puasa ada dah, tapi susah hati lagi. Pasal apa? Tak dapat makan McDonald. Orang lain dapat buka dengan McD, kita makan buka dengan Burger Ramly. Dia rasa ralat, dia rasa susah hati. Ya, abang haji pergi masjid elok-elok pakai baju Fatihah, susah hati takut abang haji menikah lain. Ini semua benda-benda yang panggil ham, benda yang tak sepatut kita susah hati. Wal hazan, daripada asalnya, daripada susah hati tak tentu pasal tu, nanti kita akan jadi susah hati sungguh-sungguh. Ini punca dia. Nampaknya doa tu simple, tapi sebenarnya dalam tu penuh dengan falsafah. Kita yang boleh jadi susah hati, benar-benar susah hati ni mula daripada curiga tu lah, mula daripada liba-libu tak tu pasal lah. Maka dengan sebab itu kita buruk sangka, kita jadi tak baik dengan orang, akhirnya kita bergaduh, akhirnya jadi susah hati sungguh. Daripada elok-elok duduk laki bini elok-elok, susah hati, kita pun syak tak tu pasal, kita pun ungkit-ungkit korek cerita, sudah bergaduh, bercerai, habis laki bini habis. Ni punca jadi ham wal hazan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku minta lindung daripada lemah dan malas. Nabi kaitkan dua-dua tadi tu, ada kait. Tadi libang libu jadi susah hati, jadi betul-betul sedih. Ni ajzi wal kasal, lemah dan malas. Malas dengan lemah ni sinonim. Sebab tu doa tu sunat kita baca waktu pagi lepas subuh. Banyaklah orang dia buat amalan kan. Nak sembahyang duha pun nak dapat rezeki, bagus. Tapi kena baca falsafah salat duha tu.
Maknanya kita dah ready, dah ada kat tempat kerja dah ada kat kebun dah ada meniaga dah, rehat sekejap semayang. Ni duha semayang, lepas duha tidur balik, tak jadi rezeki masuk. Semayang pi duha 12 rakaat pun, kalau dah balok liat, kata orang Kedah, tak senang sampai ke sudah. Pasal apa? Malah, ajzi wal kasal, lemah dan malah. So nampak dari segi literal, dari segi harfiah, kita nampak Nabi ajar sahabat minta doa, tapi sebenarnya Nabi ajar kita tinggalkan malas tu. Tinggalkan malas tu, tinggalkan sifat rasa lemah tu. Kita ada ability, kebolehan untuk berjaya, tapi kita memang malas. Malas nak usaha, malas nak berubah. Dah lah tu, aku SPM grade 3, udah lah tu, miskin lah sampai sudah. Habis mentaliti kita tak boleh ubah. Sebab tu kita jadi susah. Wa min ghalabatid dain, dan banyak hutang. Biasanya orang yang banyak hutang ni orang macam tu lah. Kerja tak nak, apa tak nak, hutang. Ni hutang, pergi kedai mamak hutang, kedai mamak tak boleh hutang. Sebab tu kedai Melayu boleh bankrupt. Sebab tu kedai runcit Melayu bankrupt. Sebab apa? Orang Melayu bagi makan hutang, pergi beli garam berhutang, beli beras berhutang, bankrupt hamba Allah tu. Itu salah. Kedai mamak tak berani dia hutang. Bila kita banyak hutang, wa qahrir rijal, maka orang boleh tindah kita, orang boleh ugut kita, orang boleh kontrol kita. Tapi kalau kita tak ada hutang, walaupun tak kaya, tapi tak ada hutang, beli rumah hutang tu logik lah, beli kereta hutang tu logik lah, tapi pada-pada lah kan. Kita tu gaji piun, pakailah kereta lajak dengan piun. Kita gaji rani, pakailah kereta layak dengan rani. Ni dak, kita tu piun nak pakai kereta gaji DO, mampulah apa itu. Tu yang lingkup hutang. Lepas tu salah ke orang Ta'ala, kita yang milih jalan susah. Tuan-tuan, Ramadan ni mendidik kita faham arti kehidupan tadi sepatutnya. Tuan-tuan tengok anak cucu tuan-tuan makan nasi tengah hari, nasi lauk kicap dengan telur. Tengok tengah hari macam ni, petang tengok cucu makan nasi lauk kicap, meleleh elio, menitik elio, tak tengok. Sedap rupanya. Maknanya kalau makan nasi telur tu sedap dah, kenyang dah makan. Tapi nak McDonald juga, habis RM30, RM40 dua orang makan. Nah, kalau mampu tak apa, masalahnya kita usaha hidup, tapi nak belanja lebih. Habis tu bila susah, minta Nabi doa, minta doa pada ustaz-ustaz. Macam mana ustaz doa? Ni Nabi ajar pada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Dalam hadis tu Nabi yang minta. Tapi Nabi ni hadis-hadis dia mendidik kita supaya kita pun, kalau Nabi pun minta hidayat. Tapi ada pok-pok pelik ni, kita buka lah dalam YouTube, ada dah 2-3 orang yang awak labun sebelum ni kan. Dia kata tengok, Nabi pun sesat, kepala otak dia. Siapa? Nabi pun minta hidayat, ihdinas siratal mustaqim. Dia kata Nabi pun sesat. Haram sungguh pokok ni bang. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak ada bahasa Arab, tak ada ilmu, jangan duk ajar Quran Sunnah. Tuan-tuan duk sembang lebih pada kemampuan kita. Saya bukan kemampuan saya dalam bidang perubatan je tu ya. Atau saya cakap, ni nak cakap juga pasal vaksin. Kita tu sains SPM pun fail, tak fail pun dapat 7-8 dia sains SPM. Lepas tu nak sembang juga bab kimia, susah lah apa itu. Dia PA manusia hari ni, dia ingat dia pandai semua. Tu masalah dia tuan-tuan. Tuan-tuan, hidayat ni ada banyak makna. Huda, hidayah ni ada banyak makna. Pertama, daripada kafir kepada Islam, daripada kufur
daripada syirik kepada akidah yang benar Islam. Li Chong Wei masuk Islam, dapat hidayat. Hindu masuk Islam, dapat hidayat. Sebab daripada agama kufur syirik kepada agama tauhid, tu hidayah yang paling basic. Kalau tak ada tu tak ada lah. Maknanya kalau dia tak beriman dengan Allah Ta'ala, tak masuk Islam, dia buat apa-apa kebajikan tidak akan dikira dengan Allah Ta'ala. Tak, Tuhan tak kira. Tak dikira sebagai kebajikan. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Gugur amalan mereka di dunia dan akhirat. Tak laku. Pasal apa? Sebab dia kufur dengan Allah Ta'ala. Lesen tak ada, habis cerita. Lesen nak masuk syurga ni akidah. Hidayah yang pertama ialah syahadah, beriman dengan Allah Ta'ala. So kalau kufur dengan Tuhan, tak ada. Itu first level hidayah. Hidayah yang kedua, kita dah Islam dah, alhamdulillah Islam dah. Tak semayang pula, kutu berahak. Faham kutu berahak bang? Ya. Orang puasa dia tak puasa, orang pergi masjid dia hidup, orang pakai tudung dia hidup, orang baik dengan orang tua dia hampir dengan orang tua, macam-macam. Maksiat ni banyak level, banyak. Ada orang dengan Tuhan bagus, semayang bagus, puasa bagus. Dengan orang masalah, tudung bagus, mulut tak diam, bulan puasa pun bawang juga. Berapa ramai? Ada orang dengan orang bagus, bagus dia. Ya, Masya Allah, rajin tolong orang, pantang sebut gotong royong surau kampung, dia lah nombor satu. Bak sedekah dia lah rajin, semayang tidak. Berapa ramai orang hobi tu? Ada orang tanya, macam mana Ustaz? Dia ni apa nama, semayang bagus, lepas tu dengan orang tak bagus. Yang ni pula, yang ni dengan orang bagus, semayang tidak. Mana bagus Ustaz? Dua-dua tak bagus. Dua-dua tak bagus. Sebab apa? Sebab Islam ni peraturan. Peraturan hidup. Yang dikatakan amal soleh itu, hubungan kita dengan Allah kena settle, hubungan kita dengan makhluk kena settle. Hubungan kita dengan Allah sebab itu semayang, puasa ni Ramadan, zakat, haji, semua. Ya, hubungan kita dengan manusia, dengan mak bapak kita kena jaga hubungan. Selagi ada orang tua kita, ya, apa-apa kena ziarah, tak dapat ziarah COVID ni kena call, video call boleh. Kalau dengan awet boleh je video call 3-4 jam. Dengan orang tua 5 minit pun tak boleh. Tanya apa pun tidak. Berapa ramai orang ni macam tu. Kalau naik pangkat contohnya, minta maaf, daripada sajan, daripada korporal naik sajan contoh. Orang ofis dah tahu, anak bini dah tahu, mak pak tak tahu lagi. Silap 3 tahun baru pak tahu. Kamu dah naik pangkat? Dah pak, 3 tahun dah. Ya Rabbana. Tak cerita apa kat orang tua kita. Sepatut bila naik je pangkat, nombor 1 orang kita bagi tahu mak bapak kita. Mak bapak kita mungkin tak nak duit pun. Kalau nak pun bukan nak banyak, tanda peringat je. Dia tumpang seronok kita naik pangkat tu je. Tapi dialah orang terakhir yang kita bagi tahu derhaka kita pada orang tua kita. Ramai orang tak perasan bab itu. Nah, kita makan sedap-sedap, bukan main lagi anak bini kita makan sedap. Rumah orang tua kita makan apa kat kampung? Pernah kita tanya? Tak pernah. Ulurlah sikit, bagi model sikit, lauk sedap sikit. Dulu kita masa kita budak, orang tua kita susah hati, kita makan tak sedap. Susah hati tanya kita makan apa, takut mak pak sanggup tak makan sedap bagi anak makan sedap. Tapi bila kita dah besar, kita makan sedap, pak tak sedap juga makan sudah. Ya, kita pakai kereta besar, pak kita naik gerek buruk pergi masjid surau. Betul bang? Betul ke tak orang cakap ni? Nak cakap ni benar ni. Dah lah kereta besar satu taklah besar mana pun, ambil apa?
Apa lah kita kata ambil apa kereta baru apa? Persona lah baru contohnya. Tukar sport rim habis 3-4 ribu, tukar skirt 3-4 ribu keluar, tukar speaker 3-4 ribu. Apa salah beli keluar model 4 ribu bagi orang tua kita naik motor elok sikit pergi masjid? Haram. Haram tak bagi keluar. Lepas tu heran, kenapalah aku hidup tak bahagia? Kenapa anak-anak aku kurang ajar dengan aku? Kenapa aku lelaki bini je tak aman hidup? Tuan-tuan ingat satu benda je, kalau kita abaikan orang tua kita, kita takkan selamat dunia akhirat. Na'udzubillah. Itu je kena pegang. Itu je. Sebab apa? Hubungan kita dengan orang tua kita tu nombor satu kena jaga. Nombor satu. Ya. Bukan dia orang nak duit sangat pun, tapi kalau kita bagi itu sebagai penghargaan, kita hidup mewah dah, alhamdulillah, roja dah okey. Ya. Silap pergi numpang tu orang tua lagi ada, tu yang ada. Minta maaf saya cakap lah, itu yang berlaku. Pak tu dah nori getah susah, kita tu dah makan gaji dah, duduk bilik aircon dah. Tiap-tiap bulan balik kampung minta duit kat orang tua lagi. Itu ada tu, itu ada perangai apa itu. Cuba ubahlah perangai tu bang. Tuan-tuan, ni demi Ramadan ni saya minta semua. Ubah perangai kita. Kalau kita tak boleh bantu orang tua kita pun, jangan susahkan mereka. Kalau tak boleh gembirakan mereka pun, jangan susahkan hati mereka. Jangan buat benda tak baik. Ya, orang tua ni dia tak perlu angkat tangan. Ingat satu benda, orang tua ni tak perlu angkat tangan minta lingkup anak dia, tak perlu. Kecil hati dia cukup lah. Tambah-tambah mak. Kecil hati dia, cukup. Sia-sia je bang. Pergi umrah setiap tahun ke, buat haji 14 kali ke, sia-sia. Tuhan tolak amalan tu, na'udzubillah. Pasal apa? Sebab kita derhaka pada orang tua. Ya, jadi hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan adik-beradik, berapa ramai orang adik-beradik bergaduh pasal pokok royan sebatang, bergaduh pasal pokok getah, bergaduh. Orang kampung cara kampung lah, orang bandar cara bandar. Tebuk tapak rumah, rebut tapak tanah, macam-macam. Abaikan. Hapuskan persengketaan itu demi Ramadan ni. Kalau kita nak jadi orang soleh ni, Allahumma inni as'alukal huda, minta hidayat. Apa? Beramal soleh kita. Kalau sebelum ni kita lara kaki maksiat, minta supaya ubah. Minta tu bukan minta saja, kita sendiri kita kena berubah. Minta berhenti ketum tapi tiap hari 2 jak 3 jak balun, tak jadi. Kita tu sendiri kena bangkit, ubah diri kita. Apa kata Dr. Fazilah Kamsah, niat kita tu, azam kita kena kuat sungguh. Boleh. Ulama tasawuf sebut satu benda, contoh mudah. Tuan-tuan pernah tengok sarkas? Tuan-tuan pernah tengok sarkas? Tak pernah tengok? Teruk no, buka YouTube, bukan susah. Dulu ya, kena pergi Panpel baru tengok sarkas. Sekarang tak bayar, YouTube je buka. Tengok sarkas. Ada sarkas tu mainan kucing, ayam ke? Ada? Kalau tak main kucing, ayam, tak payah masuk sarkas lah, kita pun reti. Main dengan apa bang? Main dengan apa sarkas? Rimau, singa. Baru nama sarkas. Apa nak cerita itu? Rimau tu masa bila sekolah? Saya tanya tuan-tuan, masa bila rimau masuk sekolah? Masa bila rimau tarbiyah? Tak ada. Rimau singa tak ada sekolah pun, tapi boleh dididik jadi jinak. Saya tengok satu dokumentari tu lah, yang ada dalam YouTube tu kan. Mak Saleh tu 2 orang tu, dia jumpa satu anak singa. Ni cerita lama tapi diulang balik dalam YouTube tu. Dia jumpa satu anak singa, nak dijual ke nak dibuang macam tu dah. Dia bela anak singa tu kecil sampai besar. Singa tu rapat kan, dia mudah macam adik-beradik. 3 seekor singa, 2 orang. Dah macam adik-beradik. Dah sampai umur besar, dia lepas singa tu dalam hutan. Dah besar, dia lepas singa tu dalam hutan. Lepas setahun dia pergi cari balik. Kawan-kawan dia kata jangan pergi. Walaupun dia pernah jinak dengan kamu, duduk dengan kamu, tapi dia duduk dalam hutan, dia dah jadi binatang balik, dia buas balik.
Tak kira ngak kamu lebuh. Tapi tak, dia nak juga jumpa singa tu. Jumpa, datang balik singa tu peluk dia balik. Singa pun reti sayang tuan dia, bang. Ni tuan aku, bela aku daripada kecil. Boleh anak tak sayang orang tua. Pelik dia jadi. Ya, tapi itulah yang berlaku hari ni. Na'udzubillah. Ya, adik-beradik keluar satu perut boleh bergaduh. Satu perut keluar boleh bergaduh. Sebabnya kampung Pak Mentua saya, adik ke takut abang ke abang takut adik, putus tangan. Rebut pokok durian ni pasal. Allahu Akbar. Setakat pokok durian tu boleh putus silaturahim ke bang? Mana lagi utama, reta dunia ke silaturahim kita adik-beradik? Ingat, la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Ingat. Tambah-tambah adik-beradik, tambah-tambah kita dengan orang tua kita, tambah-tambah kita dengan guru kita. Jaga baik. Kita dengan jiran kita, jaga sungguh-sungguh tuan-tuan, adab. Sebab Nabi dah jamin tu, siapa yang baik jaga hak-hak jiran dia, aku jamin dia syurga. Sebab apa? Sebab susah nak jaga hak jiran ni, susah. Tapi itulah nak mencapai darjat soleh, darjat hidayat tadi tu. Daripada tak faedah jadi berfaedah, daripada fasik kepada taat, daripada lara kepada orang yang mutanabbih, orang yang sentiasa alert dengan masa. Tu banyak. Level yang ketiga kata ulama, dia level taufiq. Hidayat yang paling tinggi ni hidayat level taufik. Maknanya dia boleh kata tak buat salah langsung. Kita ni bagus dah ni, nak alhamdulillah dah IJK masjid, ahli surau, ahli masjid bagus dah. Tapi mulut tak jaga juga, kadang-kadang terlepas juga. Ya. Mulut tak boleh jaga, telinga kadang tak boleh jaga. Tapi orang yang betul-betul level hidayat tinggi ni, dia maintain. Sebab tu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayat jalan yang betul-betul, tak ada beka-beka. Sebab Islam ni lurus, clear. Tuhan satu, clear. Tak ada siapa sama dengan Tuhan, clear. Yang halal, clear. Yang haram, clear. Ni jalan ke syurga, clear, very clear. Dia tak ada bengkok-bengkok. Tak ada. Yang bengkok-bengkok ni jalan pergi neraka. Boleh Ustaz, tapi memang haram. Tapi kalau kita cilok sikit, siapa pun tak perasan. Itu dia ada. Itu ada. Rasuah, riba, mencuri. Dia mesti ada. Kong kali kong tu mesti ada. Sebab tu bila sahabat tanya Nabi, macam mana nak tahu benda tu halal atau haram, Nabi kata mudah ya. Kalau benda tu halal, baik, kata Nabi, kamu buat tu kamu rasa senang. Tak ada rasa. Tapi kalau rasa ghalat, rasa tu haram. Ni tuan-tuan balik masjid surau ni, ada rasa ghalat. Balik-balik rumah jumpa Mak Haji, muka masam. Pasal apa Abang Haji? Tak, tadi sembahyang asar. Stres. Ada? Balik sembahyang asar, stres. Balik tadarus Quran, khatam satu juzuk, stres. Ada? Tak ada. Apa yang sebab kita jadi balibu, yang kita stres? Benda haram, benda yang melarang, benda tak ada faedah. Tapi benda yang ada faedah, benda yang bawa manfaat pada dunia akhirat, insya-Allah. Sebab tu orang kafir pun sekarang ni, dia orang yang paling sibuk lah NGOs. Walaupun dia tak semayang, tak puasa, tapi dalam kebajikan dunia, dia lah paling nombor satu. Tu yang kes apa nama tsunami tahun 2004 di Aceh. Malaysia, tim Malaysia sampai sehari ke 2 hari. Malaysia sampai, Amerika sampai dah awal sehari, Korea sampai dulu, Jepun sampai dulu, Malaysia hari kedua ke ketiga baru sampai.
Arab sampai sudah tak sampai. Kira besar ke perut. Sembang kemas Quran sunnah. Menteri kedarah yang reti apa tak reti. Tu masalah. Sebab apa? Sebab orang kafir dia faham bila dia buat benda baik, dia mari seronok. Tuhan campakkan bahagia dalam hati dia. Sebab tu NGO pada kebajikan ni majoriti bukan Islam. Foundation yang paling besar tu Bill Gates, Yayasan Bill Gates. Foundation yang paling besar dunia ni, yayasan paling besar ialah Yayasan Bill Gates. Dia akan bantu anak-anak yatim, hospital semua. Dia rasa bahagia bantu orang lain. Tuhan campakkan bahagia dalam hati. Tapi Tuhan tak kira. Memang Tuhan bagi dia bahagia, bagi seronok hidup, bagi sihat. Sebab Tuhan tu maha adil. Tuhan bagi dunia daripada dia. Akhirat, no. Tapi kita orang Islam faham konsep pahala, faham konsep dosa, tapi kita lah paling balong buat kebajikan. Tu masalah. Huda, hidayah. Wattuqa, takwa. Takwa ni yang paling mahal, yang kita sebut dalam Ramadan ni. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardu pada kamu, atas kamu puasa seperti mana difardu pada atas umat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Takwa. Awal-awal Baqarah tuan-tuan buka, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin. Apa maksud takwa? Pelbagai tafsiran ulama daripada zaman sahabat lagi cuba menafsirkan takwa. Bila orang tanya Umar Al-Khattab, apa maksud takwa? Kata Umar, kamu pernah tak berjalan di atas satu kawasan yang berduri? Macam mana kamu jalan di atas kawasan yang berduri? Kata Umar, biasanya kita akan jalan elok-elok, takut terpijak duri. Itulah takwa, kata Umar. Apa maksudnya? Kita hati-hati dalam perbuatan kita, jangan sampai buat benda haram. Tapi kalau kita ikut interpret ataupun tafsiran daripada Quran tadi, la'allakum tattaqun, apa kaitan puasa dengan takwa? Saya ambil masa sikit. Tuan-tuan, ni dia masuk 3 hari puasa ni cabar. Dia biasanya Ramadan ni minggu pertama paling mencabar. Pada kita yang tak biasa puasa lah. Kalau orang dah biasa puasa, dia tak ada masalah kan. Ni kita yang tak pernah puasa, sepanjang tahun haram tak puasa. Harap puasa 6 gagah. Rajab, Idak, Syakban, Idak, tiba-tiba Ramadan terkejut. Biasa pagi-pagi roti canai 3 keping, nasi lemak 2 bungkus. Tu pagi ni haram tak makan. Dia main lapak tu lain macam. Betul kak makik sahur tadi, betul. Pukul 5 ustaz sahur, alhamdulillah. Dia main pukul 11 sekejap lagi, dia bunyi dah perut. Perut bunyi. Bunyi perut. Bawa balik noreh kalau kampung lah, balik motong ke balik noreh ke kan, balik kebun ke apa kan. Balik rumah lapak. Siapa pun tak ada kat rumah. Kita seorang-seorang je. Anak sekolah, abang haji pergi kerja, kita seorang kat rumah. Kalau kita seorang tu kak, kita tutup pintu dapur, ya, ambil gulai sahur tadi dengan nasi sahur tadi, gawe dalam periuk Ni perangai duduk mesti. Ya. Kadang-kadang bila malas dengan nak masak, nak beridang tu, dengan periuk-periuk, dengan periuk nasi, periuk gulai atas meja, tak payah pinggan tambah apa, cedok tu kan. Senang. Save bajet, tak payah nak basuh-basuh pinggan. Tak mau mesti sejuk, nak basuh malas, sejuk. Jadi kak tengah-tengah lapar tadi ni, geram tengok nasi sahur tadi dengan bagian kak kerak dia pun, kerak bawah je. Dengan gulai tadi, tuang gulai atas nasi tadi, lembut 5 minit, nah, syak, sabdu, clear, suku periuk terang. Alhamdulillah.
Yang tak tahan, alhamdulillah tak tahan kan. Soalannya kak, kita buat tak? Kita buat tak perangai macam tu? Tak. Saya yakin orang kita tak buat. InsyaAllah lah. Yang kaki, yang cerita Mak Khalid tu dan cerita lah. Ramadan, 16 Ramadan, 17 Ramadan, tahun ni 18 Ramadan. Itu Mak Khalid yang cerita, nama pun cerita. InsyaAllah lah, setakat ni saya kenal kita tak makan. Kalau tanya pasal apa tak makan bang? Kak, kenapa tak makan? Batal puasa Ustaz. Takkan Ustaz tak tahu? Oh, saya tahu. Makan batal puasa. Makan, minum dan hubungan suami isteri dalam Ramadan ni dengan sengaja batal puasa. Okey. Soalannya, mana tahu batal? Siapa yang hukum batal puasa? Ada polis nampak? Ada JPJ? Ada SPRM? Ada polis? Ada siapa cek? Ada? Pencegah maksiat? Jaib? Ada? Tak ada. Kita seorang nak ada apa? Habis kenapa tak makan? Batal puasa. Kenapa batal? Allah nampak kita makan. Tu satu doktrin yang dibentuk sebulan Ramadan ni dalam kepala otak kita, bahawa apa yang kita buat, makan minum ni, kalau kita buat batal puasa sebab Allah nampak. Itu yang ulama tasawuf ambil. Apa dia? Kita rasa diri kita diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Itu takwa. Itu yang Nabi sebutlah hadisnya, anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu ibadat pada Tuhan seolah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak pun, kamu sedar kamu, Allah Ta'ala nampak apa yang kamu buat. Yang pertama dipanggil makam musyahadah, yang kedua dipanggil makam muraqabah. Sekurang-kurangnya kita ada makam muraqabah. Apa dia? Kita rasa kita ni diperhatikan. Sebab nama Allah, nama lain dia Ar-Raqib. Antara nama lain bagi Allah tu Ar-Raqib. Apa maksud Ar-Raqib? Hampir. Dia tak lari kita, dia nampak apa kita buat. Sentiasa ada dengan kita. Sebab tu saya bila ceramah bab motivasi, saya sebut benda tu. You are not alone. Kita sebagai seorang Islam ni, kita sedar we are not alone. Kita bukan seorang. Sedih Ustaz, apa dia? Anak-anak tak ada lagi, suami pula sibuk lagi, sedih, tak ada siapa nak layan saya. Tak ada. We are not alone. Kita tidak berserangan. Kita sentiasa ada Allah dengan kita. Ar-Raqib. Selain daripada muka nakik, selain daripada Raqib Atid, selain daripada setan yang duduk dalam perut kita, Allah Ta'ala sentiasa hampir dengan kita, duk perhati kita dah buat apa. We are not alone. Kalau kita sedar hak tu, we are not alone, kita bukan seorang, maka kita takkan ambil rasuah. Sepatutnya kita tak makan bulan puasa tadi. Kita faham Tuhan nampak apa kita buat. Dah muncul dah bunga-bunga takwa dalam jiwa kita. Tapi kenapa di lain keadaan, di lain waktu, kita boleh ambil benda haram masuk dalam mulut kita? Kenapa dalam bulan Ramadan kita tak sentuh isteri kita yang halal bagi kita? Daripada subuh sampai maghrib halal isteri kita, tapi kita tak sentuh. Kenapa? Jaga Ustaz bulan Ramadan, takut batal puasa. Kenapa di luar Ramadan kita boleh ambil orang lain, bukan bini kita pun kita sapu? Na'udzubillah. Ni kena clear bab ni. Itu maksud takwa. Wal afaf. Afaf ni maknanya lebih kurang takwa. Lebih kurang dari segi bahasa. Sebab tu bahasa Arab ni tinggi nilai dia. Orang yang duk main bahasa Arab ni dia faham, tapi kalau nak interpret ke bahasa, sukar. Afaf ni maknanya dia boleh kontrol nafsu dia. Semua ada nafsu. Ustaz pun ada, Tok Imam pun ada, Tok Mufti ada nafsu. Dia buat alasan. Pasal apa pi asmara dengan bini orang? Pasal apa buat lari nak darah orang? Nafsu Ustaz, saya bukan malaikat. Betul, kita bukan malaikat. Semua orang ada nafsu. Pasal apa ambil rasuah? Ada nafsu Ustaz. Memang ada nafsu, tapi Tuhan bagi kita akal.
Tuhan bagi kita akal untuk berfikir. Tuhan bagi kita iman untuk kita faham. Tujuan akal dan iman ni kontrol hak ni. Ni. Nafsu duduk tahu mana bang? Nafsu duduk tahu mana? Kat perut. Sebab tu kalau orang sakit perut, tak. Kalau sakit gigi pun, kalau tengok awet dia boleh tengok ni. Dia boleh tengok ni kalau sakit gigi. Kalau sakit perut, tak ada. Hamal lah awet cun macam mana. Ni sakit perut tak berak. Ada boleh layan awet ke? Tak ada. Sebab apa? Memang tempat nafsu ni di perut. Sebab tu kalau sakit perut, payah. Hak lain tak boleh buat kerja. Tuan-tuan cirit, pergi buat apa pun tak ada kerja. Tak ada kerja. Tak ada kerja apa satu. Hak lain boleh buat kerja. Sebab apa? Ni tempat nafsu. Sebab tu Tuhan suruh kita puasa. Antara jalan untuk kita didik nafsu kita tadi supaya jadi afaf, orang yang boleh kontrol nafsu kita, antara jalannya puasa. So kalau kita boleh didik jiwa kita dengan puasa, kita boleh tahan nafsu kita makan minum, benda basic dalam hidup kita. Minta maaf orang yang isap rokok, abang-abang kita yang isap rokok. Saya tahu bang orang isap rokok ni lain macam. Pak saya isap rokok, Tok Wan saya isap rokok. Tahu orang ketagih rokok ni 3 pagi dia boleh bangkit tu. Anak teriak tak bangkit. Bukan orang sini kau lah, tempat lain. Abang sini bagus, ni abang tempat lain. Abang sini kalau anak teriak dia bangkit, bini tak bangkit. Ya ke? InsyaAllah kan. Orang lelaki ni kalau kata kira rokok pukul 3 pagi bangkit. Tengok stok tak ada, kotak dah habis. Pergi cari puntung tepi jenang. Budak dah ni jenang pun tak tahu nak tahu apa. Tepi jenang tikak pergi cari. Oh jumpa panjang ni. Jadi panjang tu puntung semalam yang tu. Jadi cucuk. Jadi Nina balik. Cerita orang tengah rokok. Tapi bulan puasa, lepas subuh sampai maghrib tak isap rokok. Tak isap. Steady. Boleh. So apa? Mental set. Kita dah set mental kita. Tak apa, aku boleh tahan, tak isap. So puasa ni mengajar kita sebenarnya nafsu kita boleh kawal. Singa dalam hutan tu boleh kawal. Kuda liar dalam hutan tu 3 jam je. Pergi tanya orang expert kuda ni, dia kata kuda liar hutan tu, yang liar tu, bukan kata budak yang dah besar liar, dia bagi 3 jam je. Dia bagi jinak kuda tu boleh tunggang jalan. Kuda hutan 3 jam boleh jadi jinak. Kenapa nafsu kita tak boleh jinak? Sebab otak kita yang kata tak boleh. Tak boleh. Aku ni tak boleh. Aku ni memang perungui, tak boleh jadi bagus, tak boleh jadi pelembut. Tak boleh. Aku memang perungui, habis. Aku ni memang kedekut, tak boleh jadi pemurah, habis. Aku ni memang tak boleh tinggal ketum, payah. Boleh tinggal. Boleh buat. Apa cara kita tinggal maksiat bang? Macam mana cara kita nak berhenti buat benda tak ada faedah ni? Jangan join dah pokok ni. Ni nak berhenti minum ketum tapi join kat kaki je. Payah. Minta maaf, bukan orang sini, tempat lain. Tak nak membawang tapi pergi join geng bawang. Bawang juga sudah. Cari geng yang bagus. Takkanlah kat Kota Lama ni semua jahat. Tuan-tuan, walaupun kita tu tak berapa baik, tapi cari kawan yang baik. Itu nasihat seorang ulama pada seorang pemuda Bani Israel yang telah bunuh 100 orang. Tuan-tuan bukalah di Mata Al-Ma'in. Dia bunuh 100 orang. Dia tanya, jumpa satu Tok Syekh, boleh tak Tuhan ampun dosa aku? Boleh. Macam mana? Kamu daripada kampung yang teruk. Kampung kamu tu kampung orang jahat, kaki penyangak semua. Keluar daripada kampung tu pergi satu tempat lain. Tempat tu aku tahu satu tempat sana, tempat orang ibadat, orang mendekat ke diri dengan Tuhan. Pergi sana. Dia pun pergi musafir, tengah jalan mati. Itu panjang hadis dia. So ubah penampilan, ubah
Kalau dulu ni nak buat rambut-rambut apa hipster ke toy-toy-cang, stop. Tak mau dah. Biar pi lah orang nak kata kita jadi orang konon-konon jadi orang baik. Dah. Ubah penampilan, pakaian kita, style rambut kita, gambar-gambar dalam Facebook yang tak ada faedah, buang. Stop kak. Gambar pakai kebaya dulu, pakai baju ketat dulu, buang. Kita nak jadi orang baru. Biar pi orang nak kata apa pun. Orang kata lama kata dia tu makcik tu dulu buka kirongging, lantak pi orang nak kata apa. Kita dengan Allah, sebab Allah Taala takkan nampak maksiat kita yang lepas. Dia nampak apa yang kita buat hari ni. Kita dah sedia nak jadi orang baru. Afaf nak jadi orang baik, nak jadi orang boleh kawal nafsu kita. Stop benda lepas. Ni Ramadan semangat. Jadikan model Ramadan. Sebab Nabi kata 3 golongan cukup rugi, kata Nabi. 3 golongan cukup rugi. Pertama, orang yang ada mak bapak macam saya sebut tadi, tapi mak bapak dia tak bawa dia ke syurga. Na'udzubillah. Tuan-tuan, tengok muka orang tua kita pun pahala bang. Balik kampung tengok muka orang tua kita, pahala. Ada apa-apa benda muka kita tengok dapat pahala. Pertama, muka orang tua kita, mak bapak kita. Kedua, muka orang rumah kita. Muka bini kita, bukan bini orang sebelah. Muka bini kita. Muka bini orang sebelah dapat bala, dapat. Saya silap dapat parang. Alhamdulillah. Yang ketiga, muka Quran. Minta maaf tuan-tuan yang tak kerti nak baca. Ustaz, saya tak boleh baca Quran, Ustaz. Tuan-tuan, abang-abang, learn ni Quran, YouTube pun ada. Daripada tuan-tuan pergi tengok drama Korea bodoh tu bagi petang siang malam tak ada faedah, baik buka Quran. Tak boleh baca pun, dengar pun pahala. Allahu Akbar kabira. Quran ni dengar pun pahala. Tengok, ambil Quran buka. Minta maaf nak jenis orang tak boleh baca. Tengok pun pahala. Kalau yang tu pun kita tak boleh buat bang. Geng yang duduk dalam Sungai Perak tu. Elok geng dalam Sungai Perak tu. Apa? Jelebor. Tanya budak dia ni jelebor, dia tak tahu yuk. Jelebor ni Perak je yang ada, tempat lain tak ada. Tu hebat. Tak percaya tuan-tuan buka lah Kamus Idris Mabawi. Kamus Idris Mabawi dalam kalimat sulahfah, sin lam ha fa alif ta. Awak cari tengok. Dia tulis kura-kura lah tu jelebor. Buka tengok. Dalam Kamus Idris Mabawi ada jelebor. Syekh Idris Mabawi sebut jelebor. Mana jelebor ni kalimat yang standard. Ada dalam kamus. Ada dia. Jelebor tak apalah. Semayang tidak, puasa tidak, mengaji tidak, apa tidak, tengok Quran tengok pun tidak. Kita tuan-tuan tengok Quran pun pahala. Latih. Kalau kita sebelum ni malas, cari orang yang rajin ibadat. Duduk dengan orang macam tu. Ubah. Ini masa yang kita ada. Pertama, ada orang tua kita tak buat. Yang kedua, orang yang disebut namanya pada aku, nama aku pada yang tak diselawat pada aku. Orang yang ketiga, kata Nabi, orang paling rugi, orang yang pada dia berlalu Ramadan tapi tidak diampunkan dosa dia. Rugi sungguh. Sebulan puasa tak diampun orang Ta'ala dosa. Pasal apa? Dia tak nak berubah. Dia rupa itu je. Orang semayang ke, orang baca Quran ke, orang tarawih ke, orang puasa ke, dia nohin je. Ngombin pun tidak. Tahu ngombin? Tak ngombin. Apa hidup apa itu juga. Oh Allah, teruk benar. Wal ghina. Ghina maksud apa? Kaya. Kaya macam mana? Hati kaya. Apa? Syukur dengan apa yang ada. Dia tak pernah mengeluh tentang dunia dia. Allahu Akbar. Orang zuhud ni tuan-tuan, Allah Ta'ala pun sayang, orang dunia pun sayang. Orang tamak ni Allah Ta'ala pun benci, dunia pun benci. Fikir nak mana? Bukan salah kita ambil dunia, tak salah. Carilah katanya. Kita anak kita ramai. Oh Ustaz, saya azam saya anak-anak saya esok saya bagi semua seorang rumah seorang satu. Anak-anak saya esok saya bagi semua bisnes seorang satu. Alhamdulillah, silakan. Bagus. Tak ada masalah.
Yang jadi masalah ni apa? Tak cukup-cukup. Sebab tu Nabi kata orang yang paling kaya, nak ada sahabat minta kat Nabi, saya tak pasti 3 orang sahabat ataupun sahabat yang sama minta 3 benda. Sebab di Mesir ni dia, bab hadis Nabi ni dia tempik gitu-gitu tepi dinding je. Itu jasa-jasa ulama Mesir. Dia duduk saja pun dapat ilmu. Tuan-tuan duduk tepi-tepi sesembah tu, ada yang jual hadis tafsir macam kitab besar macam ni kalau kata tafsir Tabari tu, tuan-tuan bayang 15 jilid besar, dia ada jual kecil-kecil je. Satu hadis, 2 hadis dia buat satu macam kecil-kecil risalah tu, berapa muka surat, jual 2 kupang 3 kupang, boleh duduk saja sesembah beli 3 kupang boleh baca. Budaya membaca tu memang kuat di Mesir. Kita susah nak cakap, budaya tu tak wujud. Tak percaya bang, cuba buat. Tuan-tuan sementara tunggu bas, kalau naik bas lah, ambil Quran baca, orang pakat tengok. Cuba tuan-tuan buat sekali ya. Buat sekali ya. Sementara tunggu kat hospital ke, kan, bini masuk ward ke, sementara nak tunggu farmasi ambil ubat ke, kan gaut-gaut ni ambil ubat banyak, kan, contoh. Ambil Quran baca, mesti orang tengok. Betul tak? Betul tak? Kalau tuan-tuan mula buat, orang pakai tengok, ni puak mana? Pelik baca Quran pelik. Yang dia duduk tengok kartun, tengok drama Korea tak pelik. Tengok gosip pula, cerita melara tak ada faedah tu tak pelik. Tengok orang baca Quran pelik. Ini dah musibah berlaku. Kita nak ubah benda tu, ubah. Budayakan taat tu. Jadikan baca Quran ni benda habit. Jadikan baca hadis ni benda habit. Bercakap ilmu ni benda habit. Ubah tradisi tu, insya-Allah. Jadi ada sahabat tanya Nabi, macam mana nak jadi orang yang paling kuat? Nabi kata orang yang paling kuat ialah orang yang paling sabar dalam hidup. Orang yang paling sabar, orang yang paling kuat. Bukan badan dia strong, boleh gusti, boleh gulin orang 4 orang, tak. Macam mana nak jadi orang yang paling cerdik? Orang paling cerdik, orang yang paling pandai, kata Nabi, orang banyak ingat mati. Saya mula-mula saya tak faham hadis Nabi. Saya ambil masa sikit, 10 minit. Macam apa maksud ingat mati itu cerdik? Adakah cakap itu cakap maknawi atau tak? Lama-lama saya fikir cakap itu bukan maknawi, dia hakiki. Sebab kita duduk dunia ni sementara je. Sementara je. Kita pulun cari duit buat rumah. Tadi beli kereta dah, beli kereta mahal RM10,000 tu, tukar sport rim RM10,000, tukar radio RM3-4,000. Nak puas hati dunia kita. Tapi sedekah masjid RM2. Betul bang? Betul tak saya cakap? Sedekah masjid RM2. Untuk layan nafsu dunia kita, kereta nanti akan buruk, kereta tu tak tahu jadi macam mana, nanti akan buruk, akan hilang harga. Kita habis RM10,000, tapi untuk kita pergi akhirat kita bagi RM2. Kau bawa RM2 pergi bazar Ramadan, kau dapat apa? Bawa RM2 pergi bazar Ramadan dapat apa? Dapat cokodok 5 ketui. Tu lah. Tuan-tuan nak beli syurga RM2. Fikir balik. Balik ni fikir balik, logik ke apa yang kau buat? Yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, orang yang paling kaya. Macam mana jadi orang paling kaya Rasulullah? Orang yang paling kaya kata Nabi, orang yang tak nak apa-apa dunia ni. Orang yang paling kaya kata Nabi, dia cukup apa ada. Serendah-rendah zuhud, kata ulama, apa yang Tuhan bagi pada dia tu lebih. Contoh, nak bagi tuan-tuan mudah faham, gaji RM2,000, dah beli beras, bukan tak makan, beli bayar semua, ada RM500 lebih. Tak tahu nak buat apa RM500, simpan. Tengok nu tak teringin, duit ada, tak teringin dia. Mula zuhud. Nak tengok kita dah mula terdidik dengan ghina nafs, kita rasa cukup. Kau nak buka puasa, ada dah cok neram RM2, cok badak RM2, ada mi rebus, cukup lah. Alhamdulillah. Tu pun bersiap boleh simpan sahur. Latih bulan puasa ni. Bulan puasa. Cukup dengan apa dah. Ni dah penuh atas meja.
Dengan ayam bakar ada, ikan goreng ada, ikan masak rendang pedas ada. Kalau ada sate kan sedap. Keluar pada mulut kita. Ni atas meja dah penuh 4-5 lauk ni. Terbit daripada mulut kita. Kalau ada sate kan sedap. La haula wala quwata illa billah. Tu pun tak habis masuk perut ni yang duduk atas meja. Tapi kita masih lagi tak syukur atas nikmat Allah Ta'ala. Apa kesan orang yang tak pernah cukup ni? Dia akan tak syukur dengan nikmat Tuhan. Dia akan gundah gulana, dia akan rasa dengki dengan orang, macam-macam penyakit akan mari. Tapi orang yang dia rasa cukup dengan apa dia, alhamdulillah. Lantak api lah orang nak kereta besar macam mana pun, lantak api lah orang naik pangkat macam mana pun, dia alhamdulillah. Aku buat kerja betul, tak naik pangkat nak buat macam mana? Aku buat khidmat pada suami aku bagus. Aku yakin pahala Tuhan bagi pada aku, walaupun suami aku tak bagi aku gelang besar macam jiran sebelah. Tak apa. Ni tengok orang dapat gelang besar, sakit bengkak perut. Tengok orang naik pangkat, bengkak perut. Tengok orang tukar kereta, bengkak perut. Pasal apa? Tak ada ghinan nafs. Efek daripada siapa? Pada diri sendiri. Sebab tu Nabi minta tak banyak, huda, taqwa, afaf, wal ghina. Tapi 4 benda ini ubat pada jiwa kita. Kalau capai 4-4 ni, insya-Allah bahagia. Bahagia. Tuhan yang akan campakkan kebahagiaan. Bahagia ni Tuhan yang bagi. Bukan manusia. Tuhan yang bagi bahagia kita. Kita rasa lapang, kita rasa seronok. Walaupun tak apa kaya tapi bahagia. Bini kita tu tak apa lawa pun, kan? Dengan pokok getah lebih kurang aja muka, tapi bahagia. Yang kahwin artis tu bukan main comel bedok 4 gantang, tak bahagia hidup, tak bahagia. Makan hotel 5 star, nikah hotel 5 star, artis jemput semua, kugiran apa, pentas tu bunga 4 tan, timbang. Bahagia hidup? Belum tentu bahagia. Sebab bahagia ni Tuhan yang bagi hati kita. Dengan syarat kita ikut perintah dia. Tu je. Tuhan tak minta banyak. Tak. Ikut je perintah aku. Tuhan bagi kita bahagia. Seronok suami isteri kita hidup. Seronok anak pinak kita hidup, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini mengubah hidup kita menjadi lebih bertakwa, lebih mendapat hidayah, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Allahumma rahman rahim wa haqa.